wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah memberikan kepada kita pertemuan yang mana insya-Allah mudah-mudahan kita usahakan keberkatan di dalamnya, dan juga peluang-peluang untuk kita terus dalam amal, terus dalam memperbaiki diri kita, terus untuk meningkatkan kedudukan kita di sisinya. Semua ini kita syukuri kerana dengan pertambahan usia kita mengharapkan bertambah jugalah martabat kedudukan keberkatan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita banyakkanlah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ianya adalah pembuka kepada segala yang zahir dan yang batin. Alhamdulillah, mari kita niat iktikaf dan juga kita niat duduk dalam majlis ilmu lillahi ta'ala. Sebagai pembukaan, saya nak baca ada satu hadis, yang mana hadis ini cerita tentang akhir zaman. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza fa'alat ummati 15 khaslatan halla bihal bala. Qila wa ma hiya ya Rasulullah? Qala idza kana al maghnamu dulan wal amanatu maghnaman waz zakatu maghraman wa ata'a ar-rajulu zawjatahu wa aqqa ummahu wa barra sadiqahu wa jafa abahu wartafata'atil aswatu fil masajid wa kana za'imul qaumi ardhalahum wa ukrima ar-rajulu makhafata syarrihi wa syuribatil khumur wa lubisal harir wa tukhidatil qiyanu wal ma'azif wa la'an akhiru hadhihi al-ummati awwalaha falyartaqibu 'inda dhalika rihan hamra aw khawsfan aw maskhan. Rawahu Tirmidzi. Daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila umatku telah melakukan 15 perkara, maka bala pasti akan turun kepada mereka. Iaitu yang pertama, apabila harta negara beredar di kalangan orang-orang tertentu sahaja. Apabila harta negara beredar, berpusing-pusing di kalangan orang-orang tertentu sahaja. Yang kedua, apabila amanah ataupun tanggungjawab dijadikan sebagai sumber keuntungan. Yang ketiga, apabila zakat dijadikan hutang. Empat, suami yang mengikut kemahuan isterinya. Anak yang kelima, anak derhaka kepada ibunya, sedangkan dia berbuat baik kepada temannya dan menjauhkan diri dari ayahnya. Yang ke-8, suara-suara ditinggikan di dalam rumah Allah, di dalam masjid. Yang 9, yang menjadi ketua bagi suatu kaum adalah orang yang paling hina di kalangan mereka. Yang ke-10, seseorang yang dimuliakan kerana ditakuti kejahatannya. Yang ke-11, khamar, iaitu arak sudah diminum secara berleluasa di segenap tempat. Yang ke-12, kain sutera banyak dipakai oleh lelaki. Yang ke-13, artis disanjung-sanjung. Yang ke-14, muzik banyak dimainkan. Yang ke-15, generasi terakhir menyalahkan generasi awal, iaitu para sahabat, para salafus soleh. Maka apabila berlaku 15 perkara tadi, hendaklah mereka menanti angin merah ataupun gempa bumi, ataupun mereka akan dirubah menjadi makhluk yang lainnya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. 15 perkara yang kita sebutkan tadi sangat kita bimbangkan, kerana boleh kata semua dah berlaku depan mata kita, sama ada kita sedar ataupun kita tidak sedar. Maka tunggulah bala yang akan datang kepada kita
Oleh kerana tempat-tempat kita ini, apa yang berlaku itu adalah sebagai ujian Allah untuk kita, kerana berleluasanya maksiat dan fitnah. Seterusnya ada satu lagi hadis yang menarik untuk kita dengarkan bersama. Sebab lama tak jumpa, kita baca hadis hari ini. Daripada mukadimah kan, biasa kita mukadimah panjang sikit. Hari ini kita mukadimah kita hadis. 5 maksiat yang mana disegerakan balasannya. Ana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ma'syaral muhajirin khamsun idza tulitum bihinna wa a'udzu billah an tudrikuhun lam tazharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fashafihimut ta'un والأوجاع التي لم تكن مضت في الأسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتكم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. Rawahul Ibnu Majah. Hadis yang panjang. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami, yakni pada suatu hari. Kemudian beliau bersabda, wahai kaum muhajirin, 5 perkara kalau kamu telah diuji dengannya, yakni kalau kamu telah mengerjakannya, maka tidak akan ada kebaikan lagi bagi kamu. Dan aku berlindung dengan Allah Ta'ala, semoga kamu tidak bertemu pada zaman itu, dengan zaman itu. Perkara-perkara itu adalah yang pertama, apabila tidak tampak perzinaan pada suatu kaum sehingga mereka berani berterus terang melakukannya. Maknanya zina dilakukan dengan terang-terangan, melainkan akan berjangkitlah di kalangan mereka wabak penyakit yang menular, iaitu ta'un dengan cepatnya, dan mereka ditimpa penyakit-penyakit yang mana belum pernah ditimpakan kepada umat-umat terdahulu. Kerana apa? Zina. Yang kedua, dan mereka tidak mengurangkan sukatan ataupun ukuran dan timbangan, kecuali mereka akan diuji dengan kemarau yang panjang, kesulitan mencari rezeki, dan kezaliman dari kalangan pemimpin mereka. Apabila berlakunya penipuan dalam urusan jual beli, timbangan, sukatan, berleluasanya maksiat, menipu dalam urusan timbangan, maka akan ditimpa kemarau, akan ditimpa payah cari rezeki, akan ditimpa juga kezaliman yang disebabkan oleh pemimpin mereka. Akan 3 perkara. Akan datang pemimpin yang zalim. Yang ketiga, apabila mereka tidak membayar akan zakat harta benda, kecuali ditahan-tahan untuk mereka air hujan dari langit. Jikalau tidak ada binatang yang juga hidup di atas permukaan bumi ini, tentunya mereka tidak akan diberi hujan sedikit pun oleh Allah. Apabila tidak dibayar zakat harta tu disimpan saja, dia tidak keluarkan pada haknya. Maka kalau boleh, kalau tidak kerana ada binatang lagi atas muka bumi ni, Allah tahan hujan. Kalau sebab ada binatang ni lah, ada binatang, ada pokok-pokok lagi yang duk bertasbih pada Allah ini, maka masih lagi ada rezeki untuk mereka, kita duk menumpang lagi.
Sedangkan ramai di kalangan kita yang menumpukkan harta, yang menyimpan harta, dah cukup haul, tapi tak nak juga keluar zakat harta. Yang keempat, dan tiada mereka menyalahi janji-janji Allah dan Rasulnya, kecuali Allah akan menurunkan ke atas mereka musuh yang akan merampas sebahagian daripada apa yang telah ada di tangan mereka. Mereka menyalahi janji mereka dengan Allah dan Rasulnya, maka akan Allah datangkan musuh yang akan merampas sebahagian daripada hak dia. Yang ni panjang ni kalau hurai ni. Yang kelima, boleh faham dah insya-Allah. Yang kelima, apabila pemimpin mereka tidak melaksanakan hukum Allah yang terkandung di dalam Al-Quran dan tidak mahu menjadikannya sebagai pilihan, maka pada waktu itu Allah akan menjadikan bencana itu di kalangan mereka sendiri. Bencana, fitnah, perpecahan di kalangan mereka sendiri. Ya? Apa lagi nak urai? Duduk depan mata kita belaka dah ni. Benda duk berpusing-pusing kat kita. Hak atas, hak bawah sama. Hak atas, masalah hak atas ni, bila dia berpusing kat kita, berpusing ikut sekali. Kalau kita berpusing sama kita, paling-paling kecoh rumah kita je. Nah, ni hak atas ni bila pusing, habis. Kena habis. Apa lagi kita nak cakap? Mohonlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah. Kembalilah kita kepada Allah. Di atas segala yang telah berlaku ini, peringatan telah diberi. Bila berlaku juga, kita yang tak buat apa-apa ni akan terkena juga tempiasnya. Dan sebenarnya Allah pun nak menguji kita juga, sejauh mana kita ni kembali kepada Allah. Sejauh mana kita kembali bergantung harap kepada Allah. Ya. Bila kita kena diuji penyakit, kita diuji dengan segala macam kita sekarang lah, apa saja hak berlaku ni, kita patutnya lebih kembali ingat pada Allah. Tetapi malangnya kalau kita pergi ke hospital, kalau kita pergi ke pusat-pusat kuarantin, ramai tak semayang rupa-rupanya. Ramai tak semayang orang Melayu kita ni daripada hak semayang. Patutnya diuji, makin dekat makin takut pada Allah, tapi tak semayang juga. Ya. Bila tak semayang, runtuh tiang agama, datanglah benda-benda lain. Macam tadi sebut, zina berlaku, mencuri berlaku, nipu pun berlaku, habis berlaku. Akhirnya kezaliman itu membuat-buat naik ke atas pemimpin zalim, habis pak kita pun kena habis. Sebab apa? Dia daripada bawah naik ke atas pun ada juga turun ke bawah. Masing-masing ada. Dah nak macam mana? Jadi apa yang kita dapat adalah apa yang hidup berlaku pada kita juga. Jadi sekarang ni kita kena ada suatu kempen kesedaran yang secara luas, secara besar-besaran, bahawa kesedaran itu bermula daripada bawah. Kesedaran itu bermula daripada individu, pergi pada keluarga, masyarakat, dan baru naik ke negara. Ya? Baru naik ke atas. Kadang-kadang kita ni terlalu banyak menyalahkan pemimpin. Kenapa pemimpin tak buat macam ni? Kenapa tak buat macam ni? Kita duk salah. Yang kita buat apa? Menyalahkan dia. Tak ada akhir, tak ada kiamat lagi. Tak ada pada masa, tak ada nu lagi kita duk menyalah di atas dunia. Apatah lagi di akhirat nanti. Masing-masing saling mengait. Ya? Nabi ada sebut, akhirat nanti kalau bertembung antara ibu dengan anak, lari. Ya? Bertembung nampak tu, daripada jauh kita nampak, lari. Masing-masing lari. Mak lari, anak pun lari. Sebab apa? Tak nak, takut dipertanggungjawabkan antara satu sama lain. Masing-masing pada ketika itu diri masing-masing. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, kita sambunglah kitab Mau'izah kita. Lama dah. Tadi kita sebut berat-berat, bila masuk Mau'izah ni dia ringan sikit. Okey, hari ni muka surat berapa saya tanda ni 135. Betul? 135. 135. Ta'arif kanan dan kiri dan peranannya menurut sunnah. Baik, hari ni rasanya kita boleh cepatkan sikit lah. Lama sikit tak apa kawan ni. Hujan tak? Tak boleh balik kan? Tunggu hujan tak? Baik. Hujan kita lama sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'arif kanan dan kiri dan peranan kanan dan kiri tadi dalam sunnah, menurut sunnah. Islam mengajar adab tentang qada hajat dan istinja. Islam tidak melakukan qada hajat. Orang Islam tidak melakukan qada hajat
dengan keadaan tidak ingat kepada peraturan dan adab-adabnya. Kita orang Islam boleh kata diajar daripada kecil lagi semua, ya, tentang adab-adab qada hajat. Kaki kiri apa semua dah, tutup kepala, baca doa. Pelbagai peraturan telah tersedia untuk kehidupan manusia agar menjadi insan yang berakhlak mulia. Akhlak ni perilaku, perilaku yang mulia. Baik, sejak bangun daripada tidur hinggalah tidur balik, setiap detik itu ada saja yang diajarkan oleh agama. Makhluk diciptakan berpasangan. Begitu juga taraf sesuatu tempat. Ada yang dikatakan tempat mulia dan ada yang dikatakan tempat huduh. Ada kiri, ada kanan, ada jantan, ada betina, ada pasangan maknanya. Baik, ada atas, ada bawah. Dalam Islam, falsafah tentang kiri dan kanan kita boleh tengok daripada surah Al-Waqi'ah. Nah, surah Al-Waqi'ah bagaimana Allah menggolongkan adanya golongan kanan dan alangkah bahagianya golongan kanan. Ada golongan kiri, maka celakalah, malanglah golongan kiri. Ya. Ashabul yamin ma ashabul yamin wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Dalam Al-Waqi'ah. Dan kanan ini ditakrifkan sebagai golongan yang bertuah, yang kita kata mendapat nasib baik. Golongan kiri pula golongan yang celaka, nasib dia tak baik. Dan apabila kalau bak kanan juga, tangan kanan ini yang akan menerima suratan kanan yang melambangkan baiklah dia, sejahteralah dia, selamatlah dia di akhirat nanti. Kalau terima suratan kot tangan kiri, maka celakalah dia, habislah dia, kena seksalah dia. Jadi sebab itu atas dunia lagi kita selalu ulang kali sebut, bila kita nak ambil semayang tu doa siap-siap. Bila kita basuh tangan tu kena doa. Basuh tangan tu sebut dalam hati doa tu, itu khusyuk dah tu. Khusyuk ketika ambil air semayang. Bila ambil semayang dah khusyuk, insya-Allah bawa ke semayang. Bila bawa ke semayang khusyuk, insya-Allah segala ibadat-ibadat lain pun dapat khusyuk juga. Maknanya hadir, sedarlah kita sedang buat apa. Kalau puasa pun dia sedar dia sedang puasa. Kalau dia berzakat dia sedar dia sedang berzakat, bersedekah dan ibadat-ibadat lain. Kalau mengaji pun sedar dia sedang mengaji, berzikir apatah lagi, semua dia sedar diri. Sedar dia sedang buat ibadat. Sebab kadang-kadang kita ni banyak ni buat saja sebagai seolah-olah macam ritual. Orang duduk rokok, kita rokok. Orang sujud, kita sujud. Imam baca Fatihah, kita baca Fatihah. Tak ada rasa apa-apa. Bila tak ada rasa apa-apa ni, kita kata tak ada khusyuk tadi. Tak ada roh, tak ada jiwa dalam ibadat dia. Baik. Sesuai dengan kedudukan sesuatu tempat, maka sepasang kaki ada di kalangan kita ini, ada kaki semua, ada kiri dan ada kanan. Bila nak masuk ke tempat, kita kata tempat yang hodoh tadi, tempat qada hajat, maka kita masuk kaki kiri. Bila kita nak pergi tempat mulia, kita masuk kaki kanan. Kita dah pernah sebut dia punya formula tu, kan? Daripada tempat yang baik kepada tempat yang kurang baik, maka kita kena dahulukan kaki kiri. Daripada tempat yang kurang baik kepada tempat yang lebih baik, maka kita dahulukan kaki kanan. Namun begitu, dalam urusan qada hajat yang dianggap remeh oleh sebahagian manusia, kadang-kadang ada di kalangan kita yang tak mematuhi adab. Maka mematuhi adab yang diajarkan oleh Nabi, walaupun di tempat yang dikatakan hodoh tadi, pasti mendatangkan pahala. Pergi tempat yang tak baik pun, tapi bila kita ikut adab yang Nabi ajar pada kita, pasti perbuatan itu mendatangkan pahala. Kerana apa? Kerana orang beriman dia pasti taat. Orang beriman dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Baik, tandah pula. Meskipun tandah itu dibina dengan barang-barang yang mahal, marmar hak paling mahal atas muka bumi ni, jubin hak paling mahal. Orang lain potong 1x1, dia potong 5x5. Mahal so ni. Ni hak paling mahal. Ada jubin 5x5. Mana kena tepat khusus lah. Kena tepat khusus lah 5x5 ni. Paling besar saya tahu 2x2 lah. Ada lagi besar sikit. Tapi waktu special benar tu. Tapi kalau 5x5 dia kena kerat sendiri dah tu. Kena tepat khusus dah tu. Baik. Mahal mana pun material yang digunakan untuk membina tandah tadi, tetapi ianya tetap dianggap sebagai tempat yang hodoh.
Paip guna paip emas. Bak mandi guna bak emas. Ya, semua emas. Ni orang kaya sangat pula tak. Jadi tetaplah tempat itu dikatakan tempat yang tidak mulia. Ya. Kerana Islam tidak menilai berdasarkan material ataupun nilai harga. Sebaliknya kerana taraf itu telah ditetapkan bersesuaian dengan keperluan manusia. Tanda tempat nak qada hajat, nak buang sisa-sisa. Kenapa nak jadi tempat mulianya? Ya, baik. Kadang-kadang kita untuk surau, untuk masjid jawatan kuasa, dia buat tandah bukan berdasarkan mahal tak mahal, tetapi berdasarkan keperluan dan keselesaan memudahkan jemaah. Jadi kita bukan kira mahal tak mahal. Cuma kalau mahal tak mahal ni kadang-kadang melampau macam mana? Dalam tandah tu dipasang baju, dipasang lampu hak tu. Apa lampu hak kelip-kelip tu? Bukan kelip-kelip apa tu? Kan disko tu hak kat ruang tamu kan, lampu hak pusing-pusing. Candlelight. Lebih kurang itulah. Tak perlu tu dalam tandas. Ataupun dia letak dia siap letak wallpaper hak macam ada corak-corak ke, ada lakaran-lakaran ke kan. Ataupun nak kena ukir-ukir, tak perlu. Itu orang panggil melampau, golongan tahsiniat yang melampau. Tambahan yang melampau yang tak perlu pun. Patutnya 20,000 settle dah. Tapi dia pergi tambah benda tu, wallpaper pula tambah 1,000, lampu pula tambah 1,000 lagi. Chandelier lah. Lampu mahal tu pula aksesori hak melampaunya. Paip boleh beli harga 30 hak tahan, dia beli hak 100 biji. Tak masuk dengan komisen dia lagi tu. Tu jadi mahal tu. Yang ni melampau-lampau. Tapi tetap orang panggil tandas. Islam nak sebut macam tu. Bukan kemuliaan bukan lihat pada material ataupun harganya, tetapi kegunaan dia, taraf dia apa dia. Jadi kalau tandas. Jadi kita memahami, kita buat tandas untuk keselesaan, kita nak guna selesai, dapat buat ibadat mudah, tu je. Kalau tandas tak ada lampu payah juga. Kalau tandas paip bercabut payah juga. Payahlah ibadat kita. Jadi kita buat tandas untuk memudahkan urusan ibadat. Dia punya konsep ke situ. Baik. Jadi bukan untuk bermewah-mewah ataupun sanggup habis duit banyak sebab apa? Nak menang pertandingan tandas paling cantik peringkat negeri. Tandas paling cantik bukan untuk tu, tapi untuk kemas, untuk jaga kebersihan, ada jadual. Tu cantik tu tak apa. Kalau bukan cantik hiasan. Macam sekolah juga. Habis benda lah cantik cat bangunan sekolah ni macam-macam gaya lah, cara lah. Kadang-kadang kita kata ni sekolah ke pusat seni kata. Habis benda contoh atas tu. Kadang-kadang orang ni complicated sangat pemikiran. Tak boleh. Kita ambil yang sederhana saja, pertengahan. Baik. Sebab apa kadang-kadang hiasan tu memang untuk memuaskan hawa nafsu. Bukan kadang-kadang, sememangnya untuk memuaskan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu dia seorang tak apa. Masalahnya dia pergi panggil orang lain suruh buat sekali dengan dia. Dah ribuh kan? Baik. Masjid pula, meskipun hanya dibina dengan sebatang pohon tamar, beratap pula daun pelepahnya, sebagaimana masjid yang pertama dibina oleh Nabi, Masjid Quba. Ada sebatang tiang, ada atap sikit dengan pelepah tu. Ianya tetap mulia kerana ianya rumah Allah, fungsinya sebagai tempat ibadat manusia sujud menyembah kepada Allah. Masjid ada tiang satu, ada tutupnya. Dah. Ada satu tempat dekat Afrika tu. Satu tempat tu dia ada satu tiang untuk mimbar saja. Lepas tu ada tempat tak imam sikit. Lepas tu adalah orang bagi sumbangan, ada PA sikit, ada mic, ada speaker kecil satu. Atap apa semua tak ada. Orang bagi sumbangan baru ada atap. Ataupun atap hak buat tu je. Dinding tak ada. Guna kayu-kayu batang besar-besar betul ni basah. Baik. Tetap itu yang lebih mulia berbanding dengan tandas tadi kata mahal tadi. Bahkan itulah paling mulia, lebih mulia berbanding dengan rumah-rumah lain. Kerana ianya dilakukan untuk tempat ibadat dan aktiviti kemasyarakatan yang menyatukan hati kita kepada Allah. Tandas tetap dianggap hodoh kerana di situ manusia qada hajat. Dan sesungguhnya
malaikat tidak berada di tempat manusia membuka aurat. Tandas ni malaikat tak ada sekali. Ada dua keadaan malaikat tak duduk sekali dengan kita. Yang pertama ketika dalam tandas, yang kedua ketika kita berhubungan suami isteri. Mana hubungan intim tu malaikat tak duduk sekali lah. Tandas dengan ketika kita hubungan suami isteri. Tandas tempat paling hodoh, terbukti dengan larangan yang membawa ke dalamnya benda bertulis kalimat Allah. Hinanya tempat tadi, tak boleh bawa nama Tuhan, tak boleh bawa apa-apa yang dianggap suci, seperti nama Allah ke, ataupun teks apatah lagi Quran, ataupun doa-doa ke. Doa-doa kan ada Allahumma, doa nama Allah lah tu, ataupun selawat pada Nabi ke ada dalam teks, jangan bawa masuk ke dalam tandas. Kita pernah bagi contoh macam apa, lencana-lencana polis ke apa kan, ada Allah Muhammad tu, jangan bawa masuk ke dalam tandas. Baik. Dan ketika keluar pula kita mengucapkan ghufranak. Ghufranak ni apa maksud dia? Kami mohon keampunanmu ya Allah. Kami memohon keampunanmu ya Allah. Keluar tandas minta ampun pada Allah. Kalau ikutnya, apa dosa kita masuk tandas ni? Apa dosa kita masuk tandas? Kita keluar tandas minta ampun pada Allah. Kenapa Apa dosa kita buatlah tandas tu? Apa dia? Berangan. Apa dosa dia? Tu soalan dia. Sedangkan kalau kira bila kita buat adab, ada pahala. Tutup kepala, kaki kiri, semua tu pahala. Duduk cangkung macam mana tu, semua tu datang pahala. Sebab sunnah Nabi berlaku tu. Kita keluar, kita lega, syukur pada Allah, itu semua pahala. Baik. Tetapi bila keluar pada tandas, kita sebut ghufranak. Nabi ajar. Sebab apa? Sebab apabila kita tengok di sini, itulah ketikanya bila kita masuk ke dalam tandas, kita tak boleh sebut nama Allah. Kita tak boleh ingat, tak boleh berzikir lah bahasa mudahnya dalam tandas. Jadi bagi orang yang hatinya sentiasa hidup dengan Allah, waktu tu dia terpaksa tak boleh nak berzikir. Jadi dia minta ampun kepada Allah. Ini tasawuf sikit lah, ahli sufi. Dia tak boleh nak berzikir, maka dia minta ampun kepada Allah. Dia bukan lalai, tapi memang tak boleh berzikir, dia tetap minta ampun kepada Allah. Sebab itulah tak boleh berlama-lama dalam tandas. Makin berlama dalam tandas, makin lama kita tak boleh nak ingat pada Allah, ataupun tak boleh berzikir. Bagi golongan tadi, dia duduk dalam tandas, sekali embuh keluar habis, siap, tak nak lama-lama. Kita nak bawa handset pula masuk tandas. Nak baca WhatsApp dalam tu, nak reply dalam tu. Punya kalut hidup dunia kita. Kalau Mak Saleh kononnya baca buku. Baca buku lah tandas. Apatah lagi kalau tandas tu ada aircon ke, tandas ada TV pula lagi syok. Tidak, kita tidak begitu. Sebab bila duduk dalam tu, kita tak boleh nak ingat kepada Allah. Jadi bagi orang yang soleh tadi, sebab waktu tu terpaksa dia sia-siakan daripada ingat pada Allah, maka dia minta ampun kepada Allah. Baik. Kemudian kerana itulah Nabi mengajar cara duduk bertinggung. Bila duduk macam Nabi ajar tu, jadi hak keluar kita punya ni qada hajat ni cepat, mudah keluar. Sekali duduk terus keluar. Sebab tu Nabi ajar cara duduk tu. Kita dah sebut dah cara duduk kan. Bertinggung tu macam mana? Beratkan belah kiri, tekan perut belah kiri ni. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Maka bagi seorang mukmin yang dapat qada hajat dengan kadar yang segera tadi, sekali duduk, sekali jalan, zoom keluar habis. Bersyukurlah pada Allah sebab Allah memudahkan urusannya yang ni. Sebab orang yang rasa susah, orang yang bila ada sembelit baru tahu macam mana sedapnya kalau sekali jalan ni. Orang yang ada batu karam baru tahu sedapnya kalau yang sihat masa sihat tu. Sekali macam tu keluar kencing, apa mudahnya. Tanya ada batu karam baru rasa sakit. Tanya sembelit baru rasa payahnya, baru rasa syukur. Dulu mudahnya kan. Baik. Justru maka bila keluar daripada tandas, dia mengucapkan ghufranak. Kemudian disusulilah dengan ucapan syukur kepada Allah kerana dengan izinnya dapat mengeluarkan sisa makanan dan minuman yang tersisa di dalam perut. Jika tidak keluar, pastilah mendatangkan mudarat. Sisa-sisa. Sebab zat tu tubuh dah ambil. Jadi keluar ni hampas-hampas lah. Hampas-hampas jangan simpan. Sebab dia sampah. Maka keluar. Kalau tak keluar juga, jadi toksik. Sebaik saja sisa makanan yang berbentuk najis itu keluar, ia suatu nikmat yang tidak dapat digambarkan lagi. Lebih besar nikmat qada hajat itu, terutama bagi mereka yang mengalami penyakit sembelit.
atau sukam buang najis. Alhamdulillah, syukur kepada Allah yang telah menghilangkan penyakit dan mengekalkan zat-zat yang baik untuk tubuh untuk kita dapat beribadat kepadanya. Okey.